Asli. Asli semuanya. Okey, baik. Untuk waktu ni, kita nak kongsikan juga berita ataupun informasi atau maklumat sebenarnya berkenaan dengan penyakit jantung. Ini adalah satu perkara yang menarik kerana pada setiap hari Selasa kita memang ada segmen khusus untuk kesihatan dan ini akan sama-sama kita kongsikan penyakit jantung dalam kalangan bayi. Dan sebelum kita ke wawancaranya nanti, kita nak saksikan terlebih dahulu paparan yang disediakan, bingkisan yang disediakan bersama Redwin. Saksikan. Penyakit jantung tidak hanya tertumpu kepada golongan dewasa sahaja, malah bayi dalam kandungan dan yang baru lahir juga mempunyai peratusan yang tinggi jika tidak dikesan awal. Slot bersama IJN untuk hari ini akan membincangkan berkenaan penyakit jantung dalam kalangan kanak-kanak dan bayi yang baru lahir. Bayi yang mempunyai masalah jantung berpunca dari kecacatan jantung semasa dalam kandungan lagi. Antaranya disebabkan masalah genetik, si ibu yang sakit semasa hamil, mengambil ubat tanpa nasihat doktor dan juga bayi pramatang. Berkongsi pengalaman mereka kepada kami, Akmal Hayat dan isterinya Nurul Husna menceritakan keadaan cahaya mata pertama mereka yang mempunyai masalah jantung. Bayi mereka, Hana binti Akmal Hayat yang berusia 28 hari, didapati mempunyai saluran darah yang sempit dan seterusnya menjalankan pembedahan jantung di IJN seawal usia 8 hari. Pada waktu tu doktor lah yang suggest untuk buat detail scan sebab memang di hospital tu diorang sediakan detail scan untuk para ibu yang dah mengandung. Tapi ketika itu masih lagi berbelah bagi sama ada nak buat detail scan atau tidak. Waktu tu dalam 26 minggu. Dan alhamdulillah saya go forward lah untuk buat detail scan dan dari situlah detect yang ada abnormality pada jantung dan benda tu tak disangka lah kan sebab family background memang tak ada langsung dan family husband pun memang tak ada. So masa dalam kandungan tu kita dapat tahu sikit je salur darah mungkin sempit dan kemudian lepas lahir lah doktor cakap baru boleh kita buat scan untuk review untuk tahu lebih tepat lah masalah jantung dia. Masa saya sambut bayi, nampak bayi sangat normal lah dan lepas sambut bayi lepas tu akan bagi kepada nurse untuk dia check dia punya oksigen, gupan jantung dan pada waktu tu memang sangat normal lah sampai nurse boleh bagi kepada ibu untuk bagi susu badan lah kan. Jadi dalam 3 hari ke 4 hari memang dia punya oksigen jantung semua normal, tapi sebab hari ketiga sebab kita dah tahu ada kemungkinan jantungnya ada masalah, jadi pada hari ketiga kita buat echo kan. Pada echo tu kita dapat detect lah ada masalah pada jantung dia dan doktor dekat hospital swasta tu tak tahu, tak confirm lah masalah apa, jadi dia refer terus ke IJN dan di IJN lah kita buat echo balik dan kita buat CT scan dan kita tahulah masalah yang sebenarnya rupanya lebih teruk daripada apa jangkaan awal lah. Lepas datang ke IJN, plannya pada awalnya macam nak buat pembedahan secepat mungkin lah sebab kita tak tahu kemungkinan ada masalah boleh sudden failure kan. Jadi tapi melihat pada keadaan bayi dengan sebab ada masalah jantung, jadi dia punya organ lain seperti dia punya buah pinggang, paru-paru ada masalah. Jadi sebab doktor bagi tahu dan ini sangat high risk operation, jadi semua organ perlu berfungsi pada tahap optimum untuk sebelum masuk ke major operation lah. Jadi doktor bagi dalam masa seminggu dan diberi ubat untuk stabilkan bayi. Barulah lepas seminggu bila dah stabil nampak semua okey, baru masuk ke dalam bilik pembedahan lah untuk jalankan pembedahan. Bayi akan sentiasa dipantau oleh doktor pakar untuk memastikan jantung kembali stabil dan berfungsi dengan baik setelah menjalani pembedahan. Bayi dalam kandungan dan juga bayi yang baru sahaja dilahirkan turut mendapat risiko yang tinggi untuk mendapatkan penyakit jantung. Ini mungkin disebabkan oleh genetik dan juga penjagaan makanan si ibu yang tidak terkawal. Jadi sebagai ibu bapa, anda perlu prihatin dan seterusnya mengambil berat tentang kesihatan bayi anda dengan menjalankan pemeriksaan lanjut di hospital pakar ataupun boleh terus datang ke Institut Jantung Negara ini. Saya Radio Robin untuk Selamat Pagi Malaysia.
Bikisan yang amat berinformasi daripada Redwin sebentar tadi itu perihal mengenai penyakit jantung di kalangan bayi, susulan daripada apa yang telah pun dibingkiskan oleh dinyatakan oleh Redwin tadi. Saya terus lanjutkan ke studio sekarang ini, penyakit jantung di kalangan bayi. Saya bersama pakarnya Dr. Khairul Faizah Muhammad Khalid, seorang pakar perunding pediatric cardiology raterapi di Institut Jantung Negara. Assalamualaikum. Kita digambarkan melalui sahabat saya tadi, Redwin, di IJN dengan fasilitinya dan juga dengan hikmat yang disediakan IJN. Dan saya percaya saya juga punya pengalaman di IJN itu sendiri. Ulang-alik bersama arwah adik saya dulu. Jadi kita memahami bagaimana agresifnya kerja di sana dalam membantu mereka mempunyai masalah. Baik, persoalan saya awal sekarang ini, doktor. Biasa kalau kita sebut penyakit jantung, biasa melibatkan orang yang sudah pun berumur, betul kan? Tiba-tiba dia akan memegang dada, dia kata, oh dah ini sebab dah berumur atas faktor itu. Tapi di kalangan bayi, apa sebenarnya yang menjadi faktor kepada bayi itu mendapat penyakit jantung, doktor? Actually banyak faktor menyebabkan kanak-kanak itu mengidap penyakit jantung. Penyakit jantung dalam kanak-kanak basically kita dilahirkan dengan kecacatan jantung. Di mana bentuk jantung tersebut adalah tidak normal dan aliran darah pun tidak normal pada jantung tersebut. Contohnya macam jantung berlubang ataupun pengaliran darah pergi ke paru-paru sempit, pengaliran darah pergi ke saluran darah utama sempit, ataupun pengaliran darah yang terbalik. Boleh terjadi pada bayi yang dilahirkan. Dan selalunya bayi yang dilahirkan ini akan ada simptom-simptom yang menandakan dia mungkin mengidap penyakit jantung. Adakah sewaktu dilahirkan sudah kita dapat kenal pasti simptom-simptom yang menyatakan bahawa bayi itu sudah pun mendapat penyakit jantung? Dia bergantung kepada tahap serius penyakit tersebut. Kalau serius bermakna masa dilahirkan bayi tersebut akan nampak biru dan menjadi tidak stabil dengan tekanan darah yang rendah, yang pesakit yang sedemikian memerlukan masuk ke ICU. Untuk distabilkan. Okey. Apa yang kita dapat kongsikan dari gambar ini, rajah ini merupakan kondisi jantung kita yang normal atau bagaimana, doktor? Ini menunjukkan kondisi jantung yang normal, di mana jantung ini sebenarnya berkait rapat dengan paru-paru. Kita dapati darah yang biru akan kembali ke sebelah kanan jantung dan ia akan dipam ke paru-paru, dan di paru-paru darah yang ini akan bergabung dengan oksigen dan darah akan menjadi merah dan ia akan kembali ke sebelah kiri jantung untuk dipam ke badan. Kalau anak kecil itu tadi doktor awal tadi dah menyatakan bahawa itu merupakan kecacatan ataupun kurang normal untuk bayi itu. Tidak ada sangkut paut dengan genetik ataupun keturunan keluarga? Ia boleh bersangkut paut dengan genetik. Di mana kalau misalnya ada family kita yang mengidap penyakit jantung, congenital, bermakna ada risiko untuk kita juga keluarga kita yang lain mengalami masalah yang sama. Begitu juga dalam sindrom Down. Contohnya, dalam sindrom Down, diorang 50% daripada pesakit mungkin mengalami masalah jantung berlubang. Ada kemungkinan di situ. Yang ini pula rajah yang ini mungkin ada, boleh doktor terangkan sesuatu melalui 3 gambar rajah berbeza ini? Yang di kiri itu jantung yang normal macam saya sebutkan tadi. Yang di kanan itu dia menunjukkan lubang. Di tengah atau di kanan? Yang di tengah itu menunjukkan lubang yang dekat atas tu, di mana ada komunikasi antara bilik kiri dan bilik kanan. So yang sebelah yang terakhir itu, yang hujung sekali itu menunjukkan berada lubang dekat dinding bilik bawah. Ini lebih serius daripada yang sebelumnya kerana darah akan lebih banyak masuk ke paru-paru dan bayi tersebut akan mengalami sesak nafas, kesesakan nafas sebagainya lah. Ini yang biasa kita hadapi di kalangan bayi dan kanak-kanak. Tadi doktor sudah pun mulakan antara simptom awal tadi, kebiru-biruan itu merupakan antara simptom awal. Apa lagi simptom yang lain, yang petanda lain kepada kemungkinan bayi itu mengalami masalah jantung, doktor? Ada juga simptom biru ni ada kita bagi kepada 2. Ada yang dia stabil, ada yang tak stabil lah. Kalau stabil tu bermakna tekanan darah dia normal. Tapi stabil tu bagaimana untuk kita nak? Stabil tu maknanya keadaan bayi tu nampak macam biasa, tak ada sesak nafas, nampak minum pun macam biasa, dia punya berat badan pun naik macam, tapi dia biru. Itu kita boleh dalam keadaan macam tu mungkin pengaliran darah ke paru-paru tu tidak begitu teruk. Jadi
pembedahan boleh jalankan kemudian. Tetapi ada juga bayi di mana ini yang tadi saya terangkan tadi, tetralogy F-Fallow. Ini salah satu penyakit jantung biru yang selalu kita tengoklah di IJN, di mana pengaliran darah itu songsang. Dia ada lubang, songsang disebabkan ada pengaliran darah ke paru-paru tu sempit. Jadi pergerakan darah tu songsang menyebabkan bayi tersebut kelihatan biru. Tetapi darah cukup untuk tekanan darah. Jadi pesakit yang selalunya ada penyakit ini, dia kelihatan biru tapi dia stabil lah. Bermakna dia tak perlukan oksigen. Selalunya biru tu di lidah, di bibir, lepas tu di muka pun nampak gelap, ya, disebabkan bila kita biru, banyak kita punya reaksi badan adalah akan melahirkan lebih banyak sel darah merah. Jadi kita akan menampak lebam. Lepas tu kuku kita pun akan jadi macam bengkak sikit, macam clubbing, ya, itu kita sebut clubbing. Tapi ada juga yang biru tapi tak stabil, di mana memerlukan pembedahan, memerlukan sesuatu dilakukan segera semasa dilahirkan. Contohnya kalau macam yang ini salah satu contoh, ini di mana saluran darah itu terbalik, ya. Saluran darah yang mengalir ke paru-paru berada di sebelah kiri jantung, dan yang mengalir ke sebelah ke badan adalah daripada sebelah kanan jantung. Ini masalah yang sangat serius. Bayi mungkin jadi tidak stabil semasa dilahirkan sekiranya tidak cukup percampuran darah antara sebelah kiri dengan kanan, kerana dalam keadaan ini pengaliran darah adalah berselari, bukan satu circle. Jadi keadaan bayi selalunya masa dilahirkan adalah sangat biru, dan selalunya kita akan bawa ke IJN dan kita perlu lakukan sesuatu dulu, di mana kita besarkan lubang antara kanan dan kiri. Setelah itu bila pesakit lebih stabil, kita akan bawa untuk pembedahan, di mana kita akan buat pembedahan yang besar, yang memerlukan bypass mesin, untuk berhentikan jantung, di mana kita akan betulkan balik saluran yang kanan tu, kita pergi ke kanan balik, yang ke kiri ke badan tu akan pergi ke kiri semula. Di mana tahap sampai pihak doktor menasihatkan kepada ibu bapa bayi tersebut supaya jangan dulu melakukan pembedahan? Adakah ada situasi yang boleh begitu? Ada situasi di mana bila keadaan bayi tidak stabil, tekanan darah rendah, dan pengaliran darah ke organ also rendah. Jadi kita perlu stabilkan dulu pesakit. Pasal sekiranya pesakit mengalami masalah-masalah lain yang berkaitan dengan tekanan darah rendah, contohnya bahagian buah pinggang, kita perlu stabilkan. Pasal sekiranya bayi tersebut ada penyakit lemah buah pinggang dan belum melalui pembedahan yang memerlukan cardiopulmonary bypass, mesin, itu akan menerukkan lagi keadaan, di mana ginjal itu akan rosak dengan lebih teruk, dan itu akan menambahkan lagi masalah untuk bayi tersebut. Jadi selalunya kita nasihatkan, macam example tadi kan, pesakit yang ibu bapa tadi, kita akan cuba stabilkan sebaik mungkin, memulihkan keadaan organ tersebut, supaya keputusan pembedahan tu akan lebih baik, lebih baik daripada yang biasa. Kalau ikut statistik sekarang ini di IJN, bagaimana dengan numbers ataupun nombor angka yang ada di IJN? Adakah besar jumlahnya yang mempunyai masalah jantung di kalangan bayi di pihak IJN? Sebenarnya pesakit jantung kita bertambah setiap tahun. Kita boleh dalam segi statistik, kan, example, contoh, kalau ada 500,000 kelahiran, mungkin 5,000 orang akan menghadapi masalah penyakit jantung kongenital. Dan sebenarnya kerajaan Malaysia, kita sangat bernasib baik, kerana kerajaan kita menguntukkan pembelanjaan untuk membangunkan unit pediatrik. Dan sekarang ni kita panggil Pediatric Congenital Heart Center, di mana pesakit-pesakit jantung ni akan mendapat rawatan yang sebaik mana di dekat negara-negara maju yang lain. For example, negara, kalau kita dilahirkan di Malaysia, servis yang kita akan dapat adalah seperti mana dekat negara lain. Itu yang kita cuba capai untuk pesakit-pesakit kita. So dari segi bilangan pembedahan, IJN adalah salah satu yang terbesar di Asia Tenggara sebenarnya melakukan pembedahan jantung, dan kita punya jumlah mencapai 1,300 pembedahan setahun. Jumlah yang agak besar. Dan dengan kelahiran bayi, dari segi statistiknya kita ada 4
atau 6 bayi dalam 1,000 kelahiran yang menghadapi masalah yang sama. Jadi peningkatan pesakit kita tu ada di situ. Ini akan membimbangkan kerana penyakit jantung ini memerlukan kos pembiayaan yang sangat tinggi. Betul. Dari segi kita bernasib baiklah kerana kerajaan kita ada memberi subsidi okay. Untuk pembedahan itu dijalankan. Okey. Satu perkara untuk mereka yang mempunyai anak yang mempunyai masalah jantung, apa yang mungkin boleh kita sarankan kepada mereka selain pergi terus kepada pihak yang membuatkan rawatan untuk aktiviti-aktiviti anak mereka itu? Adakah mereka dibenarkan untuk membuat pelbagai aktiviti sebegitu saja ataupun perlu ada pemantauan yang lebih teliti? Itu bergantung kepada keadaan jantung tersebut. Tahap kalau serius. Yang jenis yang normal begitu, adakah kita jenis yang normal sebenarnya kita boleh dia boleh macam biasa. Sebenarnya kita patut galakkan dia melibatkan aktiviti, tapi dia tak boleh pergi aktiviti yang competition, yang pertandingan. Itu agak stres pada jantung. Tapi dari segi aktiviti yang biasa, kita patut galakkan dia melakukan aktiviti yang sama. Pasal yang kita tengok kadang-kadang pesakit ini akan menghadapi tekanan dari segi emosi, dia depres pasal disebabkan oleh penyakit dia. Mungkin disebabkan kadang-kadang mak dengan ayah kan melimitkan, menghadkan aktiviti di mana pesakit itu sebenarnya boleh macam untuk join benda-benda yang aktiviti yang sekolah yang lain. Betul. Di ruang yang berbagi ini, doktor, saranan doktor sendiri kepada ibu bapa yang mungkin kurang percaya kepada dunia perubatan, khususnya kalau di IJ industri, sewajarnya di IJ industri menyediakan satu yang lebih ampuh, yang lebih kuat untuk membantu mereka. Apa yang mungkin boleh doktor nyatakan kepada mereka untuk mereka terus datang buat rawatan, kalau bukan di IJN pun di mana pusat rawatan yang berkaitan dengan penyakit jantung, rawatan penyakit jantung? Masyarakat kena mengambil beratlah yang jantung ni adalah satu organ yang sangat penting dalam badan untuk hidup kan. Jadi sekiranya ada masalah kanak-kanak itu menghadapi masalah yang berkait dengan jantung, saya sarankan boleh membawa ke sebenarnya hospital-hospital dekat Malaysia ni kebanyakannya boleh membuat diagnosis yang tepat untuk masalah jantung. Dan sekiranya serius, diorang pakar dekat situ akan merujuk anak ini kepada Institut Jantung Negara. Kerana kita di Institut Jantung Negara kita akan deal dengan semua penyakit-penyakit yang memerlukan sama ada pembedahan, intervention, pesakit yang memerlukan sesuatu untuk dilakukan. Kerana ada juga pesakit yang ada pesakit jantung tapi tidak memerlukan rawatan pembedahan atau rawatan yang seterusnya. Kita ucapkan terima kasih kepada doktor sebab sedikit kita memberi pemahaman dan juga informasi kepada anda, khusus kepada mereka yang mungkin mempunyai masalah jantung di kalangan anak mereka. Dan juga terima kasih doktor dan juga IJN sendiri atas satu ruang ataupun platform yang boleh membantu anak-anak kita supaya berada dalam keadaan yang lebih baik, insya-Allah. Kita doakan yang terbaik untuk anak-anak kecil ini. Mudah-mudahan kehidupan mereka akan menjadi lebih sempurna untuk hari-hari yang akan datang. Kita